Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahathir Syarudin, sedang pendengar Radio Hakim yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu dalam satu liqa ilmi, dalam satu majlis ilmu yang membicarakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama mengkhatamkan Al-Quran, memahami Al-Quran ini keseluruhannya. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebagai satu motivasi awalan, saya bawakan kepada sidang pendengar sekalian satu hakikat tentang kepentingan kita ini mempelajari, membaca Al-Quran. Iaitu dalam satu riwayat yang dikemukakan, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in syarafan yatadahuna bihi wa inna baha'a ummati wa syarafaha Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan telah bersabda, sungguhnya tiap satu perkara itu memiliki kemegahan yang dimegahkan dengannya, yang dibanggakan dengannya, dan menjadi kemegahan, kebanggaan umatku, iaitulah Al-Quran yang mulia. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat mengamalkan Al-Quran dalam hidup kita, memudayakannya, membaca dan mengamalkan tuntutan yang terdapat di sebaliknya. Dalam pertemuan yang lalu kita bincangkan tentang azab yang menimpa kaum Nabi Nuh selepas mereka gagal menuruti perintah yang dibawakan itu. Dan perkara ini jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat ke-10, ke-11, ke-12 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fad'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Sadaqallahul azim. Maksudnya, lalu Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ini telah dikalahkan oleh kaumku yang ingkar, oleh itu menangkanlah daku terhadap mereka. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air di sana sini, lalu bertemulah air langit dan bumi untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami bawa naik Nabi Nuh beserta pengikut-pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari kepingan, papan dan paku yang belayar dengan pemeliharaan dan penguasaan kami. Kami melakukan demikian dan menimpakan taufan sebagai balasan kepada orang yang kufur lagi ingkar. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di sini merupakan satu episod yang pertama, cerita kisah perutusan Nabi untuk menjadi satu pengajaran kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad dan umatnya, bahawa perjuangan menagih daripada mereka pengorbanan, dan dengan pengorbanan adanya kemanisan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tempo yang diambil oleh Nabi Nuh untuk berdakwah seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini berpandukan kepada ayat ke-14 surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut merupakan surah laba-laba. Ayat-ayat Quran ini yang pentingnya saling mentafsirkan antara satu sama lain, dan itulah merupakan tafsiran yang paling baik. Antara tafsir Quran yang paling istimewa kerana digunakan ayat yang lain untuk mentafsirkan, saling mentafsirkan antara satu sama lain, karangan Al-Marhum Al-Syekh Muhammadul Amin Al-Shanqiti. Nama kitab tafsir ini Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan, satu kitab tafsir yang mengisahkan, menjelaskan penjelasan pentafsiran ayat dengan berpandukan kepada ayat yang lain. Malangnya tafsir ini belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita. Mudah-mudahan adalah golongan yang dapat mentafsirkan tafsir ini, menterjemahkannya kepada bahasa Melayu supaya dapat diambil faedah, manfaat yang besar daripada apa yang dikemukakan di situ. Seperti yang telah pun kita
dedahkan daripada awal dahulu, tafsir ini tidak ada satu pun yang perfect. Kita melihat satu, kemudian dikomplementkan oleh yang lain. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, doa Nabi Nuh dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, disebut dalam hadis sahih, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutilah kamu doa orang yang dizalimi, kerana tiada satu yang menghalangnya daripada didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebut dalam hadis lain, la ansurannaka walau ba'da hin. Aku akan tolong kamu atas penganiayaan lakukan kepada kamu walaupun dengan serta-merta, Maka para pendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, apatah lagi kalau yang memohon yang dizalimi ini merupakan seorang nabi yang maksum. Itu pun berlaku selepas 950 tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, menyeru manusia kepada agama Allah, yang beriman berapa orang sahaja. Di sini menjadi pengajaran yang cukup penting kepada kita umat Islam dalam menyampaikan dakwah. Jangan kita berputus asa. Hendaklah berusaha sampailah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka. Jangan baru sekali dua kita menyeru orang kepada ketaatan, tiba-tiba bila ditolak kita mengata lakum dinukum waliyadin. Bagi aku caraku, bagi kamu agama kamu, bagi kamu cara kamu. Sebenarnya perkara ini berlainan daripada yang berlaku pada para nabi dan rasul. Kerana para nabi dan rasul dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu Jibril. Kita pada hari ini kita tak tahu hidayah Allah Subhanahu wa taala itu alangkah baik kalau sampai melalui kita berkat kesabaran, kesungguhan yang kita lakukan. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di sini, turunnya hujan yang lebat daripada langit, tidak melalui awan, terus daripada langit selama 40 hari, kata riwayat oleh Ibn Abbas dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, juga dinyatakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain. Turun selama 40 hari, tidak berhenti-henti, dan kemudian berlaku pula terbitnya mata-mata air sehingga tempat yang paling panas di muka bumi sekalipun yang kering kontang, sehingga kawasan-kawasan Sahara sekalipun, padang pasir yang panas, turut menerbitkan air. Sehingga permukaan bumi dipenuhi dengan air dan tidak ada seorang pun yang dapat selamat melainkan yang menaiki bahtera Nabi Nuh. Setengah riwayat mengatakan itulah kali pertama dibuat bahtera. Wallahu a'lam. Tidak ada satu dalil yang jelas daripada hadis Nabi ataupun Quran untuk menunjukkan, membuktikan bahawa memang perkara tersebut yang pertama berlaku dalam dunia. Sidang pendengar dan rahmati yang dikasihi Allah sekalian, di sini menjadi pengajaran yang penting kepada kita sebagai umat Islam bahawa hujan merupakan rahmat Allah, dan hujan juga merupakan kadang-kala merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka, pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi berada di masjid, datang seorang A'rabi. A'rabi ni orang Badui yang memang tidak mengenal erti malu untuk bertanya kepada Nabi SAW. Dalam hadis sahih, malahan mereka ini datang ke masjid Nabi bertanya soalan-soalan yang pelik-pelik. Dan ada di kalangan mereka yang tidak tahan untuk qada hajat, pergi belakang masjid, kencing dalam masjid. Bayangkan, orang tidak berpendidikan, datang daripada remote areas, datang daripada kawasan-kawasan pedalaman. Kalau kita orang asli lah kiranya, orang asli yang tidak berpendidikan. Nah, ini orang asli ramai pula yang berpendidikan, yang berjaya dalam pelajaran dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini, apabila Nabi SAW, kita melihat Nabi didatangi oleh seorang Arabi, seorang Badui, bertanya kepada Nabi SAW, memohon kepada Nabi, merayu kepada Nabi, wahai Nabi, sekarang negara kita, tempat kita ni hampir binasa, wahai Nabi. Kenapa? Nabi tanya, hujan tak turun, binatang semua nak mati dah. Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, perkara ini ada dibincangkan dalam buku 101 doa. Doa para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran, kaifiat dan khasiatnya, kaifiat beramal dengannya. Ada disebut bagaimana berdoa yang sebenarnya yang dianjurkan dalam Islam. Umpamanya merapatkan tangan kedua-duanya, jangan dijarakkan. Ini dalam hadis sahih riwayat Muslim. Kerana ibarat kita merapatkan tangan menghimpunkan kebaikan duniawi dan juga ukhrawi, dunia dan juga akhirat. Yang kedua, Nabi SAW ada wuduk dalam keadaan suci pada waktu itu dan menghadap kiblat, dan Nabi telah berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Akhirnya bila hujan turun, hujan tak turun, tak berhenti-henti pula. Hujan turun tak berhenti-henti. Sampai masjid Nabi pun banjir. Nabi sedang duduk dalam masjid memberi khutbah, datang balik semula Arab ini. Arab Badui ni orang tak tahu malu. Sahabat-sahabat segan nak minta Nabi. Minta hujan turun, Nabi doa, makbul doa Nabi, mujizat. Turun hujan tak berhenti-henti pula. Datang lagi sekali Arab ni, wahai Nabi,
muka welfare betul, muka orang minta orang kebajikan. Nabi SAW, wahai Nabi, sekarang hujan turun tak berhenti, mati juga binatang-binatang. Hujan tak turun, binatang mati. Hujan turun, banjir, bini mati juga. Nabi SAW pun telah berdoa minta kepada Allah SWT supaya dialihkan hujan itu ke tempat lain. Ini rupa-rupanya ada dalam Islam. Kita bila nak menyambut ulang tahun tertentu, kita bila ada kenduri kendara, contohnya pada musim-musim cuti, kenduri kahwin contohnya, kita nak kemudahan daripada Allah SWT hari tersebut, dijalankan proses kenduri tersebut, walimah tersebut dalam keadaan selamat, tak payah panggil bomoh tahan hujan, tuan-tuan. Ini benda syirik sebenarnya. Minta suruh bomoh pula boleh tahan hujan. Sebenarnya kita minta kepada Allah, hujan ini rahmat. Kita minta, ada doa dia. Bila hujan turun ada doa yang tertentu diajarkan Nabi SAW. Masya Allah, sempurnanya Islam. Antara doa yang paling pendek yang boleh kita bacakan bersama-sama menerusi sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, bahawa Nabi SAW mengajar kita berdoa bila hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Kenapa? Kerana takut kalau hujan berlebihan, dia akan memberi kesan kepada pencapaian ekonomi, kepada keselamatan, kepada bahaya, orang tak boleh pergi sekolah, produktiviti menurun dan sebagainya. Minta kepada Allah hujan turun dengan kadar yang baik, memberi manfaat kepada semua. In case, katakan kalau hujan turun terlalu lebat dan kita ada program-program yang nak kita jayakan, program outdoor, ada doa yang Nabi SAW ajar, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Mudah-mudahan doa ini akan dapat kita terbitkan dalam buku tak berapa lama lagi. Doa-doa daripada hadis pula, dengan izin Allah. Semuanya nak mengajak kita kepada sebenarnya penyelesaian cukup jelas daripada Quran, daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, daripada hadis-hadis sahih untuk menjadi amalan kita bersama. Apakah doa tersebut? Doa minta dialihkan hujan supaya rahmat tetap turun. Tetapi biarlah diturun di tempat yang kita semua terselamat. Kita dapat menjalankan aktiviti seperti biasa. Apakah doa tersebut? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wal-dhirab wa butunil awdiyah wa manabiti syajar. Lagi sekali saya bacakan. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wal-dhirab wa butunil awdiyah wa manabiti syajar. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wal-dhirab wa butunil awdiyah wa manabiti syajar. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan di atas kepala kami. Jangan kepada kami, ya Allah, turunkanlah hujan itu, turunkan juga. Tapi biarlah di tempat dataran tinggi, tempat anak-anak bukit, tempat lembah-lembah dan tanah-tanah yang menumbuhkan pepohonan pada kebun-kebun kami. Kat tempat kami, rumah kami ni, tolong jangan turunkan. Kawasan yang kami sedang mengadakan aktiviti bersama-sama ini untuk kebaikan masyarakat bersama-sama. Jadi para pendengar rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini penyelesaian daripada amalan Nabi SAW. Hujan bila turun lebat, dalam satu hadis Nabi SAW di samping berdoa, Nabi pergi ke masjid. Takut-takut kalau berlakunya kiamat pada hari itu. Rumah Nabi ni sebelah rumah masjid, sebelah dengan masjid. Tapi ada satu pandangan lain yang dikemukakan bahawa jika berlakunya hujan lebat, tidak lagi dituntut untuk pergi sembahyang berjemaah. Kalau pergi dapat pahala, of course, besar pahalanya. Tetapi digugurkan tuntutan fardu kifayah tersebut jika hujan itu memberi kesan kepada orang yang keluar. Tambahan pula pada waktu sekarang ni berlakunya petir dan sebagainya. Jadi pada waktu tersebut tidak lagi dituntut untuk melakukan sembahyang berjemaah dalam satu hadis yang lain. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita sedang membincangkan tentang hujan, air, makhluk Allah yang lembut ini rupa-rupanya menjadi satu pemusnah kepada apa yang pernah dibina oleh kaum Nabi Nuh kerana keingkaran mereka untuk mentaati perintah Nabi yang mulia ini. Lalu Allah SWT mentakdirkan keluarnya air daripada langit dan terbitnya air daripada bumi dalam tempoh 80 hari, kata Ibn Abbas. 40-40, tak berhenti-henti. Umur mereka ni panjang-panjang. Sampai umur Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Kalau nisbahkan dengan umur Nabi, 1/3 waktu dakwah, umur Nabi Nuh lebih kurang 3,000 tahun. Ibn Kathir sebut dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, umur Nabi Nuh ni 2,800 tahun lebih kurang. Kemudian datang ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir.
Lalu kami bawa Nabi Nuh menaiki kapal bersama dengan pengikut-pengikutnya. Dari yang terdiri kapal ini pada kepingan, papan dan paku yang melayar laju dengan pemeliharaan dan penguasaan kami. Kami melakukan demikian dan nimpakan taufan itu sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur lagi engkar. Sidang pendengar rahmati dan dikasihi Allah sekalian, insya-Allah kita akan bincangkan mengapa Allah sebut papan dan kayu dalam ayat ini dan mengapa Allah SWT sebut dengan, kalau kita mempelajari bahasa Arab, bi a'yunina. A'yun jamak kepada ainun. Ainun maknanya mata. A'yunina, mata-mata kami. Ini merupakan ayat mutasyabihat yang akan kita lihat bagaimana perkara ini boleh kita padankan menerusi hadis Nabi SAW. Penguasaan Allah berlaku kepada hamba-hambanya, wali-walinya. Kita semua merupakan wali-wali Allah. InsyaAllah akan kita bincangkan perkara ini dengan lebih lanjut pada kuliah akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.